Oke, Assalamualaikum. Saya Johan bin Muhammad Zulkifli, nombor metrik WE21111014, bersama dengan saya punya rakan yaitu Nazli bin Rosli, dengan kad metrik Nazli yaitu WE21111005, dan dalam penghantar ilmu sejarah ini, topik yang kami akan bentangkan adalah konsep objectivity dan subjectivity dalam penulisan sejarah itu. Oke, dalam pengenalan, ianya merupakan bidang atau lebih menitik beratkan sesuatu isu lah ke atas penelitian sesebuah peristiwa atau kejadian lah, dalam mewujudkan kebenaran dengan pembuktian untuk mengelakkan sebarang pertikaian lah daripada kebenaran fakta yang telah dilontarkan secara verbal atau secara lisan. Jadi yang ini apalah maksudnya, sesuatu peristiwa itu mempunyai fakta dengan ujahan dan pembuktian lah, maksudnya tidak akan ada sebarang pertikaian atau argumentation yang akan direspon oleh mana-mana perespon lah. Jadi menurut Weiner pada 1967, beliau turut menyatakan penulisan itu adalah berkait rapat dengan individu yang ingin mempelajari sesebuah penulisan dengan kaedah yang betul. Diikuti dengan Murray pada 1969, beliau juga menyebut bahwa penulisan itu adalah merupakan satu bentuk penyelidikan apabila seseorang menemui makna dan menghasilkan idea dalam pemikirannya. Hemstedler 1970 juga mengatakan bahwa penyelidikan adalah sebagai aktiviti penyelesaian masalah yang membawa kepada penemuan benda baharulah dengan menggunakan kaedah atau strategi mengenal pasti dalam bentuk penulisan. Jadi di sini secara ringkasnya apa yang dikatakan terutama oleh Hemstedler ini, yang mana kini di Malaysia juga mengamalkan ideologi atau sikap sebegini, terutama kepada organisasi yang ada di Malaysia. Sebagai contoh, cara mereka juga sama apa yang diperkatakan oleh penulis ini. Jadi di sini kita menjalankan kita dekat sini juga mengamalkan observation, lalu menulis dan diikuti dengan kajian daripada penemuan yang kita menerima. Ini lebih kepada observation lah. Sebagai contoh dia punya senario. Okey, apa yang kita boleh persoalkan mengenai sejarah, adakah sewajarnya objektif atau subjektif? Jadi poin yang pertama yang telah diringkaskan di sini adalah persoalan yang menjadi isu paling penting dalam perbahasan para sejarawan adalah mengenai keupayaan ahli-ahli sejarah itu untuk menghasilkan penulisan yang bersifat objektif. Hakikatnya, ramai sejarawan tidak merasa senang dengan persoalan ini, menyebabkan tidak wujud penyelesaiannya yang muktamad. Jadi justru itu ramailah sejarawan ini tidak merasa senang dengan persoalan ini dan menyebabkan tidak wujudlah penyelesaian yang muktamad. Jadi daripada isu begitu, muncullah dua aliran yang mempengaruhi pengertian sejarah itu, mahu daripada segi rasionalisme dan imperialisme. Okey, berikut merupakan dua aliran yang mempengaruhi pengertian sejarah yang baru saya sentuh tadi.
Jadi aliran rasionalisme bersifat subjektif. Benedetto Croce dari Italia dan Arnold Toynbee dan R.G. Collingwood dari England. Jadi sifat-sifat yang ada pada aliran rasionalisme ini ianya mengajar bahawa pengetahuan diperoleh dengan cara berfikir dengan kritis, melalui akal manusia juga mampu untuk mengetahui apa sahaja persoalan-persoalan dan segala macam dalam menyingkap ilmu dan kebenaran. Empirisme pula itu bersifat lebih kepada objektif. Leopold von Ranke dari Jerman dan Lord Acton dan JB dari England. Jadi pemikiran ini memberi tanggapan bahawa akal itu tidak wujud, bahkan yang wujud hanyalah persepsi atau tanggapan lah. Ianya juga berdasarkan kepada pengalaman apa yang telah dilalui oleh penulis itu. Jadi justifikasinya di sini hanyalah melalui pengalaman lah untuk empirisme. Okey, konsep objektif menurut Kamus Dewan, suatu kenyataan yang berasaskan fakta yang sebenarnya yang tidak boleh dikuasai atau dipengaruhi oleh perasaan seseorang. Gottschalk menurut beliau bahawa objektif itu adalah untuk memperoleh pengetahuan yang tidak memihak dan benar serta bebas daripada reaksi pribadi seseorang itu. Menurut Abdul Rahman Haji Abdullah, melalui buku yang telah beliau tulis, iaitu Penghantar Ilmu Sejarah pada 1994, beliau mendefinisikan objektif itu adalah sejarah sebagaimana terjadinya history reality atau reality sejarah lah. Dalam bahasa muda dia adalah peristiwa yang nyata yang berlaku. Muhammad Yusuf Ibrahim juga mengatakan bahawa objektif sebagai hakikat sejarah itu sendiri dan ianya merupakan persoalan yang hakiki bagi sebuah pensejarahan. Jadi dalam konsepnya sebenarnya banyak lagi pandangan daripada beberapa penulis. Pada asasnya ianya merupakan tafsiran atau penerangan terhadap sesuatu peristiwa sejarah dengan berdasarkan kepada sumbernya yang masih kekal. Okey, jadi dalam 4 perkara dasar dalam penulisan sejarah perlu ada 4 poin lah. Yang pertama adalah ketepatan dan kesasihan di dalam fakta penulisan itu, dan keduanya kesempurnaan di dalam menyampaikan bukti lah. Ketiga adalah struktur logikal yang berkesan secara rasional, dan keempat adalah kelancaran persembahan di dalam penyampaian sesebuah hujah atau penulisan yang telah dikaji. Okey, sejarah juga mampu untuk menghasilkan karya sejarah dalam bersifat objektif. Jadi beberapa perkara lah yang perlu diambil kira sebelum penulisan itu dihasilkan. Poin yang pertama adalah harus mencerminkan sikap yang jujur lah. Jadi yang keduanya tidak ada pilih kasih atau bias, tetapi adil dan berkecuali di dalam penulisan itu. Yang ketiganya adalah perlu memahami kaedah penyelidikan sejarah dan mengamalkannya di dalam sesuatu penulisan. Seseorang sejarawan harus menggunakan sumber yang secukupnya untuk mendapatkan fakta dan maklumat bagi membolehkan ia membuat tafsiran secara adil dan saksama. Sejarawan juga tidak boleh membuat pentafsiran secara sesuka hati dengan mengikut perasaannya demi untuk
menyukakan sesuatu pihak atau mendapatkan keuntungan dan kepentingannya sendiri. Tafsiran itu pula haruslah menggambarkan kebenaran tanpa memasukkan unsur pengadilan terhadap sesuatu peristiwa sejarah yang dikaji. Seterusnya, konsep subjectivity dalam sejarah. Menurut Kamus Dewan, subjectivity bermaksud sesuatu yang terbit daripada atau pandangan dan penilaian seseorang atau sebuah pihak. Menurut Muhammad Yusuf Ibrahim pula, pensejarahan yang ditulis secara bebas dan sesuka hati oleh ahli sejarawan. Konsep subjectivity ini lebih bersifat kepada memihak dengan tujuan untuk memperbesarkan atau menyanjung tokoh atau sesuatu peristiwa yang dikaji dengan cara menyerapkan nilai budaya atau worldview, ideologi serta memautkan berbagai unsur kesusastraan. Sebagai contoh, hikayat Melayu dari Goa yang diolah semula oleh Tun Sri Lanang dan ditukarkan kepada Suralatus Salatin kerana menjunjung perintah dan ingin mengambil hati Sultan Abdullah Ayah Shah untuk iktibar dan teladan generasi akan datang. Konsep ini dipengaruhi oleh dua faktor, iaitu faktor naluri atau kecenderungan semula jadi manusia. Faktor kedua iaitu faktor agama dan ideologi. Faktor pertama, naluri atau kecenderungan semula jadi manusia, di mana faktor ini kita memilih perkara yang disukai dan berkepentingan tetapi mengabaikan perkara yang kurang penting. Bagi faktor kedua, iaitu faktor agama dan ideologi, faktor ini lebih kepada membentuk pegangan dan tindakan seseorang, di mana semakin kuat komitmen seseorang manusia, maka berkemungkinan sikap subjektif dia semakin lebih atau tebal. Penulisan melalui faktor agama dan ideologi, penulisan akan bersikap lebih bersebelah dan bersifat memihak. And then penulisan tidak bertujuan untuk mengenepikan sejarah tetapi kurang mementingkan konsep objektiviti. Serangan psikologi, contoh serangan psikologi yang dimaksudkan adalah bagaimana sejarawan barat seperti R.J. Wilkinson, R.O. Winstead ataupun yang lain-lain menggunakan konsep ini untuk memperkecilkan tokoh-tokoh tempatan seperti Tok Janggut, Mat Kilau dan Datuk Bahamat. And then sejarawan barat, diorang cuba memperkecilkan peranan and then sumbangan tokoh-tokoh tempatan seperti yang disebut tadilah. Selain itu, tokoh barat juga menggunakan konsep subjectivity ini untuk mengagung-agungkan semangat penjajah seperti J.W.W. Birch, Sir Francis Light, dan menganggap tokoh tempatan adalah penderhaka. Padahal sebenarnya penjajah barat ni datang hanya untuk mengaut hasil kekayaan kita saja.